المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini marilah bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama lagi dalam kuliah khas online pada malam ini di bawah tajuk Apabila Aku Sakit Engkaulah yang Menyembuhkan, yang ditaja oleh Puan Rosminah binti Haji Hamdan sempena ulang tahun kelahiran pada 11/11 yang lalu. Jadi majlis kita ini ialah majlis ganti daripada majlis yang lalu yang tidak berkesempatan kita mengadakannya. Moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umur Puan Rosminah di dalam kebajikan. Jadikan dia sebaik-baik hamba Allah. Didekatkan dia dengan Allah dan Rasulullah. Dia beri keikhlasan yang mendalam, yang ikhlas hanya semata-mata kerana Allah. Dan kita semua dapat menumpang kebaikannya di dunia dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Apabila aku sakit, engkaulah yang menyembuhkan adalah merupakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ambilan daripada yang diungkapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdialog dengan kaumnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mana berdialog dengan kaumnya, ketika dia berkata, apakah kamu tidak melihat apa yang kamu sembah daripada patung-patung dan juga berhala yang sedikit pun tidak mendengar, tidak memberi manfaat
bahkan tidak boleh memberi mudarat. Cuba tengok sembahan-sembahan kamu yang kamu sembah dan disembah oleh nenek-nenek moyang kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi Ibrahim kata, yang kamu sembah selain daripada Allah itu ialah sebenar-benarnya ialah musuhku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi Allah Ibrahim mengajak kaumnya untuk beriman hanya kepada Tuhan Rabbul Alamin. Dan Nabi Ibrahim menceritakan tentang Allah kepada kaumnya. Dialah yang menciptakan aku dalam beberapa bentuk yang paling elok. Dan dia telah membimbing aku kepada kebaikan-kebaikan dunia dan juga akhirat. Dia bagi aku makan, dia menikmatkan aku dengan makanan dan juga minuman. Apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia menimpakan aku dengan sakit, dia yang memberi aku kesembuhan. Dia yang mematikan aku di dunia dengan mengambil ruhku, kemudian dia juga yang menghidupkan aku di hari kebangkitan nanti. Tidak ada yang mampu melakukan seperti itu melainkan Tuhanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Nabi Ibrahim sebut, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ungkapan dan dialog dia ni disebut wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Kalau kita mengaji bahasa Arab, yashfin tu ya, shin, fa, ya, nun. Nun tu baris kasrah. Baris kasrah itu menunjuk kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ganti nama kepada aku yang dibuang, yashfini. Ya tu dibuang. Jadi bila ya dibuang, dibariskan nun itu dengan baris kasrah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dalam ayat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Allah Ibrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bertaadub ma Allah, beradab dengan Tuhan. Sakit ni Allah yang bagi, tapi dia tak kata Allah yang menimpakan aku dengan kesakitan. Tapi dia kata wa idza maridtu, bila mana aku sakit. Dia tak menisbahkan yang memberi aku sakit ialah Allah, sebab dia beradab dengan Allah. Dia kata bila mana aku sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bertaadub dengan Khaliqnya dan bersyukur terhadap nikmat yang Allah bagi kepada dia, iaitu nikmat penciptaan dan nikmat hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan nikmat Allah memberi makan, Allah memberi minum, dan memberi kelegaan daripada semua penyakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Nabi Allah Ibrahim menisbahkan sakit pada diri dia dan menisbahkan penyembuhan kepada Allah. Itu satu adab yang halus yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yushfin maknanya menyembuhkan aku daripada penyakit.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Dia menisbahkan dirinya, dia menisbahkan sakit kepada diri dia. Sekalipun sakit itu sudah termaktub dalam qada dan qadar daripada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah yang bagi kita sakit. Tapi dia tak kata Allah yang memberi dia sakit. Dia menisbahkan sakit pada diri dia sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina. Sepertilah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Cuba tengok ayat tu. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau memberi nikmat kepada mereka. Dan ayat itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala jadi kita ajak kita untuk kita berdoa minta hidayah, tapi tak memberi hidayah sebut Allah an'amta. Engkau yang memberi kami nikmat. Tapi bila sebut ghairil maghdubi alaihim, jadi yang marah itu dihazaf, yang sesat itu dihazaf, dibuang. Maknanya disebut yang dimurkai ke atas mereka itu, yang dimurkai ke atas mereka itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tak disebut fa'il, tak disebut pembuat perbuatan marah, cuma disebut isim maf'ul, iaitu yang kena marah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk perkara yang baik, kita kata Allah. Tapi untuk yang tak baik, jangan kata Allah sekalipun. Semuanya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, kita bercakap, bila mana seseorang penceramah habis menyampaikan ucapan, dia sebut yang baik daripada Allah, yang kurang baik daripada diri saya sendiri. Itu makna ta'addub ma'allah, beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada ayat ni dapat kita faham bahawasanya hanya Allah yang menyembuhkan, bukan ubat, bukan penawar, bukan doktor, bukan tok bomo, bukan. Jadi yang menyembuhkan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di pihak kita kena berubat. Di pihak kita kena berubat. Sekalipun yang memberi kelegaan, kesembuhan Allah, tapi di pihak kita kena berubat. Macam mana orang yang sakit tak berubat? Orang yang sakit tak berubat termasuk dalam yang Allah sebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jangan biarkan sakit kamu berpanjangan dan berlarutan. Usaha berubat. Seperti mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW mengajar kita untuk kita berubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut tadawaw ya ibadallah fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu penyakit itu, melainkan Allah jadikan bersama dengan penyakit itu ubat.
illa da'an wahidan al-haram, kecuali satu penyakit tua. Hal lain semua ada ubat. Cuma ubat tu kena cari, dia tak kena berubat. Semua penyakit ada ubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, jadi begitulah kita menghubungkan hubungan kita dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita sakit, kita kena berubat. Tapi bukan ubat itu melegakan kita. Bukan ubat yang menyembuhkan kita. Bila Nabi Ibrahim sebut fahuwa yashfin, dia yang menyembuhkan aku, berarti yang menyembuhkan kita ialah Allah. Tuhan boleh bagi lega, Tuhan boleh bagi kesembuhan, tapi kita mesti berusaha. Bila mana kita berusaha, barulah Allah bagi kita sihat, barulah Allah bagi kita lega. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajar rasul-rasul untuk selalu menisbahkan semuanya kepada Allah. Sebagai contoh, Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa ni dia boleh mengubat penyakit baras, penyakit kusta, dan boleh menghidupkan orang mati. Nabi Allah Isa sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyiyal mauta biiznillah. Nampak tak? Aku menyembuhkan penyakit sopak, aku menyembuhkan penyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka begitulah kita dalam hidup ni, kita mesti menisbahkan semuanya kepada Allah. Walaupun kita buat, jangan kita kata kita kata Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah ajaran dan pengajaran yang Allah suruh kita buat dalam hidup ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun kadang-kadang dia berlaku percanggahan. Seseorang yang lega, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanpa dia usaha untuk menyembuhkan diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tanya, lega makan ubat apa? Ish, tak tahu. Lega dah, alhamdulillah. Baik. Lega ni sebenarnya Allah yang bagi lega juga. Sekalipun kita tak makan ubat, kita tak cari ubat, imun dalam diri kita tu, ketahanan badan itu Allah yang buat. Jadi bila mana dia kata ish, tak tahu, tak makan apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak kena, tak betul. Alhamdulillah, Tuhan bagi lega. Kena kata Tuhan juga. Jadi kalau kita tak kata Allah, dia menimbulkan dalam diri kita rasa takabbur. Aku ada ketahanan diri aku hebat, aku kemas, aku. Hak tu Tuhan tak mau tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengajar umatnya, berdialog dengan kaumnya untuk mengimani terhadap kewujudan dan kekuasaan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, orang-orang yang kita yang hidup atas muka dunia ni, kita sering silih berganti. Sakit, lega, sakit, lega, sakit, lega, sakit, lega. Tapi tahu tak, sesuatu yang kita berubat tak lega-lega. Kecil mana? Bukan tak cari ubat, makan dah ubat, tak lega. Darah tinggi, tak lega. Semua tak lega.
Sekalipun tak lega, ubat kena makan. Tak boleh kita biarkan diri kita sakit tanpa kita berubat. Tuhan marah. Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tengok para ahli ulama, kalau mereka sakit, mereka akan kata, bawa ke hospital. Sekalipun mereka dah ada pengancaman bahawa mereka akan mati, tapi tetap mereka kata, bawa ke hospital. Jadi apa tujuan tu? Sebab untuk mendapat pahala berubat. Kalaupun kita akan mati, kita tetap kena berubat. Sebab bila mana kita berubat, kita mendapat pahala. Ada orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan bagi dia duit banyak. Jadi orang yang duit banyak ni kena beringat. Duit syok, duit banyak kan. Dia tahu tak sakit tunggu dia depan dia. Dia dah syok, duit banyak ni, duit banyak ni, duit banyak ni. Tapi dia tahu tak Tuhan suruh dia berubat, dia akan sakit. Lepas tu dia kata pula, kalau tak sakit tu, dia fikir panjang pula. Kalau tak sakit, dia fikir nak beli hak tu, nak hak ni, nak hak tu, nak hak ni. Dan Tuhan ni subhanallah, dia maha adil. Bila mana dia bagi sakit, dia suruh berubat, dan kos pembiayaan nak berubat tu dia dah siap. Pasal apa? Sebab dengan rahmatnya dia nak bagi pahala kepada orang sakit tu. Tu Tuhan. Macamlah seseorang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ditimpa dengan musibah. Bila dia ditimpa dengan musibah, kita yang tengok dia tu, kita kata, ya Allah, teruk tu sakit dia tu. Dia boleh tanggung tu. Sebenarnya kemampuan untuk menanggung itu Allah dah bagi. Allah bagi dia sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan Allah bagi kat dia kesabaran yang kuat untuk menanggung musibah. Itu adilnya Allah. Cuma kita tak belajar, kita tak mendalami, kita tak menghayati, jadi kita tak faham kerja buat Tuhan. Jadi orang-orang yang duit banyak tu kena ambil perhatian. Lah tak sakit lagi, nanti sakit. Satu. Lagi satu, sakit ni, hikmah daripada sakit ni ialah untuk memberi kita satu persediaan sebelum mati. Ingat, kalau sakit yang kita alami, kita berubat tak lega, mungkin kita akan mati dengan sakit tu. Dia seumpama seperti sebuah kenderaan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang nak rosak. Enjin ke, ni cerita kenderaan jenis-jenis baru ni, dia akan naik tanda merah. Gambar dia gambar kepala enjin. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad naik tanda tu, kita kena buat persediaan dah, kita kena rawat dah. Tu satu perumpamaan. Maksudnya kereta ni kalau tak ada alamat, kita kata paling mudah lah minyak. Kalau tak naik merah tu, kita berderah mati tengah jalan. Tapi bila mana alamat tu naik, maka dia satu amaran. Sakit ialah amaran kepada mati. Ada satu orang cikgu, dia kata, Ustaz, saya harap pada hari saya mati, saya sakit sikit. Dan dia kata, saya pun tak mau sakit panjang. Sakit panjang ni, dia takut dia tak mampu nak menanggung sakit yang begitu lama.
Jadi kalau sakit sikit, diharap itu jadi tanda dia akan mati. Ada orang yang Tuhan bagi sakit begitu lama sekali. Saya pernah jumpa satu orang sakit 24 tahun sebelum mati. Dia sakit 24 tahun. Lama. Jadi bila mana dia sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata ujian kat dia. Sebenarnya ujian pada semua ahli keluarga. Tapi keluarga mereka hebat, bagus. Sebab anak-anak ni, bila mereka tahu ayah mereka ni tak sembuh-sembuh, tak lega-lega, jadi mereka gajikan satu orang nurse untuk jaga ayah ni. Dan seayah ni, subhanallah, Tuhan bagi dia sakit 24 tahun ni, kalau sihat macam-macam boleh buat. Kalau nak mengumpul duit, kekayaan, tak tahulah jadi banyak mana duit dia. Tapi oleh kerana dia sakit, apa pun tak boleh buat. Pasal apa Tuhan bagi selama tu dia sakit? Sebab Tuhan nak bagi dia mendapat pahala yang banyak. Walaupun hang tak boleh himpun pahala banyak, walaupun hang tak boleh himpun harta banyak, tapi hang boleh himpun pahala banyak. Apa dia pahala yang paling besar sekali? Sabar. Pahala yang paling besar sekali sabar. Tak ada pahala yang lebih besar daripada sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kata, hanya saja akan dibalas pahala orang sabar itu dengan pahala yang tak akan dapat dikira. Di orang yang sakit lama, kalau Tuhan duga dia dengan sakit yang lama, jadi bersiaplah untuk sabar. Payah nak sabar. Jadi kalau kita tak mampu nak sabar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, istighfar. Ya Allah, bagilah aku sabar, ya Allah. Jadi bayangkan menunggu mati 24 tahun. Kalau dia sabar, dia mati sebagai kekasih Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup kita tak tahu apa yang Tuhan nak buat kat kita. Cuma kita minta, ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhanku, Engkau tentukanlah kepada kami yang terbaik. Kita tak tahu apa terbaik. Kadang-kadang seseorang tu merasakan terbaik sihat, sedangkan terbaik kepadanya sakit. Kita tak tahu. Bila mana sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diduga dengan sakit, sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menentukan sesuatu takdir melainkan takdir itu terbaik pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka dalam hidup rasakan dakapan kasih sayang Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang Allah tentu, itulah yang paling baik. Orang sakit ni, doa dia mustajab. Kalau kita ziarah orang sakit, kita doa, kita berdoa. Pakcik, kita berdoa sikit lah. Pakcik amin sudah. Kita berdoa tu, kita nak Allah makbulkan doa kita. Dan juga kita nak Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan hajat pakcik ni. Jadi pada ketika tu kita pun angkat tangan. Baca Melayu lagi bagus. Bila kita baca doa Melayu, dia lagi faham. Lagi faham. Kalau kita baca doa Melayu, mungkin dia menangis. Dia menangis itu terbaik. Sebab orang sakit ni banyak ataupun sangat dekat dengan Tuhan. Kita ni bila mana kita sihat, kita kurang menghargai kesihatan. Sebab itu
Ulama sebut as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illa al-marda. Kesihatan ialah mahkota yang duduk di atas kepala orang-orang yang sihat. Kesihatan ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mahkota yang berada di atas kepala orang-orang yang sihat. Kata ulama, la yaraha illa al-marda. Tidak melihat mahkota yang duduk di atas kepala orang yang sihat itu melainkan orang-orang sakit. Hampa seronok lah, hampa sihat. Aku sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang sakit dekat dengan Tuhan. Oleh kerana dia dekat dengan Tuhan, tahu mana kata dia dekat dengan Tuhan? Sebab pengharapan dia tu, ya Allah, bagilah aku lega, bagilah aku lega. Jadi pengharapan dia tu menyebabkan dia dekat dengan Tuhan. Dia sakit, dia terjun, dia tidur. Apa tak boleh buat? Yang sihat ni boleh pergi buat maksiat. Tapi orang sakit, duduk atas katil tu buat ibadat. Ayah ustaz dulu waktu dia sakit, dia 6 tahun sakit. Tasbih dia tak benggang daripada dia untuk pegang tasbih. Dia berzikir dengan tasbih Imam Ghazali tu. Hari Ahad baca apa, hari Isnin baca apa tu. Dia pegang 1000 kali. Pegang. Tahu dia tidur, tasbih jatuh. Tidur. Tapi akhir-akhir kehidupan dia, Salah Sayyidina Muhammad, zikirnya semua di hati dah. Tak pegang tasbih. Awal-awal sakit tu pegang tasbih. Pegang tasbih. Maknanya, sakit ialah peluang dan masa berzikrullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang sakit, nak bergerak sakit, Allah. Dia sebut Allah tu daripada hati dia. Nak beralih kanan, nak beralih kiri, Allah. Ala Sayyidina Muhammad. Tadi saya mengenung satu orang doktor. Tadi saya pergi lagi, cabut gigi lagi sekali. Habis dah gigi ni. Ala Sayyidina Muhammad. Dah ada cabut gigi waktu muda-muda, umur 20-an. Takut. Ustaz takut waktu tu nak periksa sakit gigi. Sakit cabut. Lepas dah cabut gigi, waktu belajar dulu, ni cabut pula. 26, 36, 46, dan 20 tahun lebih baru cabut pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu doktor cabut gigi Ustaz. Ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba gigi dah dapat cabut. Cuma bekas palam tu jatuh di baju. Keluar daripada mulut doktor, Allah. Faham tak? Pasal apa sebut Allah? Di hatinya ada Allah. No? Kalau hal lain dia sebut itu kono. Tapi dia sebut Allah. Jadi ustaz sangat terpana bila orang sebut nama Allah. Walaupun dia mungkin pakai biasa-biasa aja doktor, tapi doktor pakai biasa-biasa, pakai PPE juga. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi ustaz kagum orang yang keluar daripada mulutnya Allah bila mana terjadi atau berlaku pada sesuatu. Jadi kita ni, Allah ni, terkejut pun Allah, terpesona pun Allah, terkejut Allah. Allah. Itu apa pula? Ustaz waktu dulu tu budak-budak, bila mak mengeluh, Allah panjang tu macam terhiri hati tu. Allah. Tu. Dia pasal keluar daripada hati. Jadi kita harap kita ialah orang yang selalu Allah di hati kita. InsyaAllah. Supaya pada akhir hayat kita dapat ingat pada Allah pada waktu itu. Allah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita teringat nak mengucap dua kalimah syahadah ataupun teringat nak berkata la ilaha illallah pada akhir ujung umur kita, insya-Allah. Jadi subhanallah, muslimin dan muslimat untuk Allah sekalian, moga-moga kita semua selalu mendapat rahmat dia. Kita doakan selalu kita mendapat kasih sayangnya, selalu dipandang olehnya, dan kita selalu berada dekat dengan dia, insya-Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك